Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live dalam siri pengajian akidah, pengajian ilmu tauhid. Masih lagi menggunakan kitab Kifayatul Mubtadi, siri yang ke-8 insya-Allah. Baik tuan-tuan, para penonton, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum kita mulakan membaca kitab ni, terlebih dahululah saya nak baca sikit hadis Nabi berkaitan dengan kelebihan ilmu kelebihan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba al-ulama lam yuktab alaihi khati'atu ayyami hayatihi. Artinya sesiapa yang ada sifat kasih sayang serta menyokong perjuangan yang dilancarkan oleh ulama, sokong tu dengan harta dan jiwanya, Allah Ta'ala akan mencegah, nescaya Allah Ta'ala akan mencegah atau menjaga sepanjang hidupnya dari terjunam ke lembah kehinaan atau ke lembah yang tidak diredai oleh Allah. Jadi barang sesiapa, tak kiralah siapa-siapa pun, yang ada sifat yang di hati dia tu ada rasa sifat kasih sayang terhadap ulama dan menyokong perjuangan yang dilancarkan oleh ulama. Menyokong tu dengan harta dia. Ada harta disokong, diinfak kepada jalan Allah. Dia bantu perjuangan ulama dengan hartanya dan jiwa dan jiwa dia. Dengan harta, dia sokong tu dengan harta dan jiwanya, nescaya Allah Ta'ala akan mencegah atau menjaga sepanjang hidupnya dari terjunam ke lembah kehinaan atau ke lembah yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara kelebihan ilmu. Maknanya kita dengan ulama ni, kita kena sokong, kita kena mendampingi ulama, kita kena bantu ulama dalam siri menyebarkan dakwah, dalam siri menyebarkan Islam ke seluruh alam. Kita bantu setakat mana kemampuan kita. Kita sokong dengan harta kita. Kalau kita harta banyak, kita sokong dengan harta. Kita infakkan harta kita, ataupun dengan tenaga kita, dengan jiwa kita. Kita sokong. Kita bantu mereka. Kita sokong perjuangan mereka. Nescaya Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada terjunam ke dalam lembah kehinaan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Kita teruskan dengan bacaan kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Mubtadi. Baik, kalau ikut tu setiap hari Jumaat. Tapi hari ni kita gantilah. Sebab esok tak ada. Esok hari Jumaat kita pengajian ni tak ada. Jadi kita ganti siap-siap hari ni, hari Khamis. Baik. Jadi pagi ni kita masuk muka surat 18. Yang ada kitab ni bolehlah tengok muka surat 18. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin.
Kesembilan. Kesembilan yakni sifat yang kesembilan. Wajib kita percaya dan i'tiqad. Wajib kita percaya, yakni wajib kita belajar. Belajar hingga boleh percaya. Dan i'tiqad, yakni tambak dalam hati. Simpul dalam hati. Ikat dalam hati. Bahwasanya tetap dan sabit. Yakni wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah. Bersifat dengan iradah. Erti iradah itu berkehendak. Berkehendak ni terjemahan kita lama-lama macam ni lah. Tapi mafhum dia lain. Walaupun dia terjemah dengan berkehendak tapi mafhum dia lain. Atau berkehendak. Berkehendak ni lah yang kita kata terjemahan yang paling tepat mengikut ulama tauhid yang begitu hebat, yang begitu terkenal, iaitulah Padaan Mekah yang menterjemahkan sifat dengan per. Dia letak per kat depan. Jadi berkehendak dengan makna berkehendak. Sifat iradah itu dengan makna berkehendak. Iaitu yang kata iradah tu ataupun berkehendak tu satu sifat yang ada. Jadi berkehendak ni satu sifat lah. Sifat mana? Yang ada. Yang ada dengan makna jika Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, nescaya kita boleh nampak sifat tu dengan mata kepala kita. Itu dimaksudkan dengan yang ada. Maknanya diri sifat itu ada sungguh. Diri sifat iradah itu ada sungguh. Sekira-kiranya pada takdir Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Itu dimaksudkan dengan satu sifat yang ada. Ada tu lagi qadim. Lagi pula sifat tu qadim, iaitu sedia kala lagi. Ada tu sedia kala lagi, tak ada permulaan. Itu maksud dengan qadim. Sedia kala lagi dia ada, di zat Allah Ta'ala tu sedia kala lagi sifat iradah tu. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat tu yang qadim tu, yang berdiri, bukannya sifat tu berdiri, maksudnya berdiri di sini waktu yang ada. Yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat tu ada pada zat Allah Ta'ala sedia kala lagi. Tu. Baik. Tidak dapat diketahui hakikatnya. Hakikat sifat iradah tu tak dapat nak diketahui. Tak ada siapa pun yang dapat mengetahui hakikat sifat iradah tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kata kita tak dapat mengetahui hakikatnya, hakikat sifat iradah itu, bahkan tetap seperti yang tersebut. Seperti yang tersebut sajalah yang kita tahu, iaitulah iradah itu satu sifat yang ada lagi qadim, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang tu saja, dekat tu saja kita tahu. Hakikat dia kita tak tahu, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, yakni dengan sebab. Dengan tu kalau terjemahannya ba, daripada ba tu dipanggil ba sababiyah. Dengan sebab. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, iaitu sifat berkehendak itu, ia yakni Allah menghendaki. Bila Allah Ta'ala ada sifat berkehendak, maka Allah Ta'ala menghendaki lah. Maka Allah Ta'ala menghendaki. Yakni kata Allah Ta'ala menghendaki itu macam mana? Menentu sekalian mungkin. Menentu sekalian mungkin. Dengan setengah barang yang harus atas mungkin itu pada azali. Bukannya baru menentu. Mungkin ni makhluk ni lah. Mungkin, imkan. Mungkin ni maknanya Allah Ta'ala timbulkan mungkin ni selepas mana daripada nur Nabi Muhammad. Kalau azali di masa tidak ada makhluk, tidak ada mungkin. Makhluk yang pertama sekali adalah nur Nabi Muhammad. Selepas pada nur Nabi Muhammad itulah timbul yang mungkin ini. Baik.
Jadi yang ni Allah Ta'ala menentu sekalian mungkin dengan setengah barang yang harus atas mungkin itu pada azali, bukannya baru. Yang ni bila Tuhan tentu ada, maka tidak ada Tuhan. Tidak ada tu Tuhan tidak tentulah. Maknanya di azali tu bila Allah Ta'ala tu tentu kata mungkin ini ada, maka hak tidak ada tu Tuhan tak tentu lah. Tuhan tentu dah ada lah. Maknanya Tuhan tentu tu di azali lagi. Contohnya macam kita ada ni. Ada kita ni. Allah Ta'ala tentu di azali lagi. Jadi tak ada kita tu Tuhan tak tentu lah. Tuhan tentu sebelah saja. Kalau Tuhan tentu ada kita, tak ada kita tu Tuhan tak tentu. Bila Tuhan tentu kita ni baik, maka tidak baik, Tuhan tak tentulah. Itu maksudnya. Itu maksud menentu sekalian mungkin dengan setengah barang yang harus atas mungkin itu pada azali. Maknanya Tuhan tentu tu di azali lagi. Kalau Tuhan tu tentu kita ni jadi orang yang baik, maka tak baik tu Tuhan tak tentulah. Kalau Tuhan tu tentu kita ni ada di azali, maka tidak ada kita tu Tuhan tak tentulah. Maknanya dia sebelah pihak. Dia tak tentu dua-dua sekali. Ada kita pun dia tentu, tak ada kita pun dia tentu juga di azali. Tak. Maknanya dia tentu sebelah saja. Tu. Kalau Tuhan tu tentu kita ada, tak ada kita tu Tuhan tak tentu. Kalau Tuhan tu tentu kita ni baik, tidak baik kita tu Tuhan tak tentu. Tu maksud dia. Bukannya baru lagi. Bukannya sejak lepas ada makhluk baru Tuhan tentu. Tak. Bukan macam tu. Bukan baru tentu tu. Sejak azali lagi. Inilah yang dikatakan menentu sekalian mungkin dengan setengah barang yang harus atas mungkin itu pada azali lagi bukannya baru tu. Inilah dikatakan ta'luq iradah tanjizi qadim. Ta'luq yakni tuju. Ta'luq iradah tanjizi qadim yakni tuju kehendak lulus sedia kala. Ta'luq ni maknanya tuju. Iradah iaitu kehendak tu, kehendak tu. Ta'luq iradah tanjizi qadim yang lulus sedia kala lagi. Maknanya kehendak Allah Ta'ala tu lulus sejak azali lagi. Allah Ta'ala tentu siap-siap dah di azali lagi. Itu maksudnya ta'luq iradah tanjizi qadim. Allah Ta'ala tu tentu ada kita ni sejak azali lagi. Bukan baru ya. Bukan baru. Sejak azali lagi. Belum ada makhluk lagi. Tentu siap dah. Kata kita ni ada hari ni. Itu maksudnya. Berertilah wajib kita, yakni mukallaf lah. Mukallaf ni orang yang akil balik, orang yang berakal, orang yang seruan, tu orang yang sihat panca indera, tu lah mukallaf. Berartilah wajib kita, yakni wajib atas kita, wajib syarak. Dengan maksud kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal dia janji siksa lah. Berartilah wajib kita, yakni mukallaf percaya, dengan mana mengaji lah, mengaji sampai percaya. Kalau tak mengaji macam mana nak percaya? Kena mengaji dulu. Lepas dia tahu baru dia percaya. Maknanya wajib kita percaya, yakni wajib kita belajar hingga boleh percaya. Dan i'tiqad, yakni tambah dalam hati, ikat dalam hati, tiap-tiap perkara yang berlaku, tiap-tiap perkara yang berlaku, yang ini berlaku di alam inilah, daripada makhluk ini. Sama ada perkara tersebut perkara yang baik, atau jahat, atau perkara yang jahat. Tu. Sama ada nikmat, sama ada perkara yang berlaku itu adalah nikmat, atau balak, ataupun balak, ujian, cubaan, dugaan yang berlaku tersebut. Semua bala yang berlaku lah, termasuk COVID-19 dan bala-bala lain lah. Sama ada kecil atau besar. Sama ada perkara yang berlaku itu kecil ataupun besar. Sama ada terhadap diri kita. Sama ada nikmat atau bala itu berlaku terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Bala ataupun nikmat tu berlaku kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Seperti banjir dan sebagainya lah.
berlaku pada kita ataupun pada orang lain. Sama ada di negeri kita, sama ada nikmat atau bala itu berlaku tu di negeri kita, di tempat kita, atau di negeri orang lain. Sama ada di dunia, nikmat dan bala, nikmat atau bala itu berlaku di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat tu. Kehidupan selepas daripada kita mati tu. Kesemuanya perkara yang berlaku tadi tu tidak terlepas tidak terlepas daripada kehendak, tidak lepas daripada kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Maknanya tak terlepas satu pun. Maknanya perkara yang sedang berlaku, yang telah berlaku dan perkara yang akan berlaku, sama ada perkara itu baik ataupun jahat, sama ada perkara itu nikmat atau bala, kecil atau besar, berlaku itu terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain, sama ada perkara itu berlaku di negeri kita atau di negeri orang lain, sama ada perkara itu berlaku di dunia ataupun di akhirat, kesemuanya tidak terlepas daripada kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Tak terlepas satu pun, tak terlepas. Semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita kena i'tiqad dalam hati. Kita kena percaya, wajib percaya macam tu. Kita tambat dalam hati macam tu. Okey, kemudian qala musannif, haram dan syirik. Haram dan syirik sekiranya fardu takdir lah. Sekiranya kita percaya, yakni percaya tu dalam hati lah, dan i'tiqad ada sesuatu, yakni sesuatu daripada makhluk ini dengan kehendak yang lain. Yang lain daripada Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah ini. Haramlah kalau kita percaya kata ada sesuatu makhluk di dunia ni, di alam ini dengan kehendak yang lain daripada Allah yang bersifat dengan iradah ini. Maknanya haramlah kalau kita i'tiqad kita ada yang lain serupa macam Allah bersifat iradah yang menentukan sesuatu daripada makhluk ini. Haram, syirik. Kita kena kata Allah Ta'ala sahaja yang bersifat iradah, yang menentukan segala makhluk ini, sekalian makhluk ini. Sejak azali. Tidak ada yang lain yang ada sifat iradah serupa macam sifat Allah, iradah tu. Tak boleh i'tiqad macam tu. Seperti kita kata, yang ada atas dunia ini adalah ciptaan makhluk. Ciptaan makhluk. Contohnya seperti mana yang ada sekarang ni lah, rumah, kereta. Jangan kita kata ciptaan makhluk. Kalau dari segi zahir memang nampak macam ciptaan makhluk. Tapi hakikat dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ni menggunakan bahan yang telah ada. Kalau nak buat kereta tu, makhluk manusia tu menggunakan besi-besi, plastik-plastik dan sebagainya untuk menjadikan sebuah kereta. Yang mana besi-besi dan plastik itu, logam itu yang telah siap ada. Maknanya Allah Ta'ala yang bagi jadi semua tu. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala jugalah yang menjadikan kereta tersebut. Rumah pun sama juga. Rumah perlukan simen, batu bata, besi dan sebagainya. Jadi manusia ni hanya menggunakan bahan yang telah ada dan menjadikan rumah. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala juga yang menjadikan rumah tersebut. Jadi haramlah kalau kita kata ada yang lain yang menentukan makhluk yang ada ni. Baik. Haramlah kalau kita jadi syirik. Siapa kata macam tu jadi syirik. Menduakan Allah, menyekutukan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain yang serupa dengan Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang bersifat dengan iradah, iaitu berkehendak, yang menentukan makhluk ini, yang sama ada yang telah berlaku, perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, menentu itu sejak azali lagi.
Inilah dikatakan qada. Qada ini ketentuan Allah mengikut setengah ulama. Baik. Jadi qada ni ada dua nah. Qada ni ada dua. Yang pertama dipanggil qada mubram. Qada mubram. Qada mubram ni maksudnya sampai masa terus berlaku. Sampai masa terus berlaku. Tidak boleh diubah lagi. Tidak boleh diubah lagi seperti mana kematian seseorang, hari kiamat dan sebagainya. Ketentuan di azali lagi yang tidak boleh diubah. Sampai masa terus berlaku. Sampai masa terus berlaku. Yang kedua dipanggil qada mu'allaq. Qada mu'allaq ni qada ketentuan yang bergantung dengan manusia lah, dengan usaha manusia. Iaitu ketentuan di azali tetapi boleh diubah. Itu qada mu'allaq, ketentuan di azali juga. Tetapi boleh diubah. Kalau mubram tadi tak boleh ubah. Sampai masa terus berlaku. Sampai masa terus berlaku. Itu qada mubram. Kalau qada mu'allaq ni ketentuan di azali yang boleh diubah dengan doa dan amalan yang baik. Seperti Allah Ta'ala tentu di azali kata kawan ni mati hari ini, jam ini. Tetapi disebabkan dia berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku, panjanglah umurku di dalam kebaikan dan amalan yang baik. Dan dia juga ada amalan yang baik, iaitulah rajin bersedekah, rajin berhubung silaturahim, maka Allah Ta'ala panjangkan umur dia lagi. Disebabkan kelebihan bersedekah, kelebihan menghubungkan silaturahim, Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Maknanya asal dia nak mati dah hari itu. Disebabkan dia buat amal yang baik, iaitu bersedekah, menghubungkan silaturahim dan juga dia berdoa kepada Allah agar dipanjangkan usia, maka Allah Ta'ala ubah. Maknanya bukan mati hari itu. Hari lain pula. Tarikh yang lain pula. Tu qada mu'allaq. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Tidak ada sama sekali, yakni tak ada langsung. Yang dikatakan mustahil, tidak ada langsung. Di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya, lawan bagi iradah. Iaitu lawan bagi iradah itu benci. Benci atau tergagah, atau lupa, atau lalai. Benci atau tergagah, atau lupa, atau lalai. Pada mengadakan sesuatu daripada mungkin ini. Benci. Benci itu lawan bagi iradah. Atau tergagah, atau terlupa, atau lalai pada mengadakan sesuatu daripada mungkin ini. Dia benci. Benci. Benci itu mustahil lah atas Allah. Kena i'tiqad Allah Ta'ala mesti tidak bersifat dengan benci dalam mengadakan sesuatu daripada mungkin ini. Kalau benci macam mana nak adanya mungkin ini? Ataupun buat makhluk ini dengan tergagah. Tak boleh juga. Mustahil. Ataupun buat makhluk ini dengan terlupa. Tiba-tiba buat terlupa. Mustahil juga atas Allah. Ataupun lalai. Lalai. Buat makhluk ini dengan lalai. Mustahil juga atas Allah. Benci atau tergagah atau lupa atau lalai pada mengadakan sesuatu pada mungkin ini, jadi mustahillah perkara tersebut. Tidak ada pada Allah. Jadi benci, tergagah, lupa dengan lalai ini adalah tidak ada pada Allah. Allah Ta'ala tak bersifat macam tu. Dalil di atas sedemikian itu, bermula dalil di atas sedemikian itu, yakni Allah Ta'ala mesti ada sifat berkehendak pada zat. Mesti tak benci, mesti tak tergagah, mesti tak lupa, mesti tak lalai tu. Mana ada dalil? Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Firman ni bahasa Turki lah.
Firman bahasa Turki nah. Bukan bahasa Arab. Firman ni bahasa Turki. Kalau bahasa Arab, qala Allah Ta'ala, telah berkatalah oleh Allah. Ini kalau firman bahasa Turki. Baik. Mana ada dalil dah? Inna Allah yaf'alu ma yurid. Ayat Quran ni dipanggil dalil naqli. Dalil naqli qat'i. Dalil naqal yang bangsa pindah daripada Quran lah. Yang bangsa diambil daripada Quran. Dalil bukti yang diambil daripada ayat Quran, qat'i yang putus. Dalil naqli qat'i. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yaf'alu ma yurid. Artinya innallaha yaf'alu ma yurid tu artinya bahawasanya Allah Taala memperbuat akan barang yang ia Allah kehendaki. Yang ni kehendak tu diazali lagi. Sejak belum ada makhluk lagi. Tu dalil yang kuat. Sekali lagi, innallaha yaf'alu ma yurid. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala memperbuat akan barang yang ia Allah kehendaki. Dia rasa dia nak buat, dia buat. Buat tu benar, diazali lagi, sejak azali lagi. Azali ni masa belum ada makhluk. Masa yang belum ada makhluk. Kalau masa yang ada makhluk ni bermula daripada nur Nabi Muhammad. Lepas pada tu timbul makhluk. Tu. Jadi bila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu tu, dia akan buat. Buat tu, dia akan tentu. Sebelum dia buat tu, dia tentu tu. Tentu tu di mana? Dia azali lagi. Sebab itulah dipanggil, iradah ni ta'luk tanjizi qadim. Lulus sedia kala lagi. Lulus sedia kala. Mana? Lulus kehendak Allah Ta'ala tu, sedia kala lagi. Sejak azali lagi. Belum ada makhluk, Tuhan tentu siap dah. Setengah ulama kata 500,000 tahun. 500,000 tahun. Tentu siap dah di azali tu 5,000 tahun. 500,000 tahun. Sebelum adanya alam ini 500,000 tahun. Tentu siap dah di azali. Kata ulama. Dalam kitab Fathul Majid. 500,000 tahun. Tentu siap dah. Kita apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku, baik ke jahat ke buruk ke dan sebagainya, semua tu telah ditentukan di azali. Maknanya lama dah tentu benda ni. Tu yang duk berlaku sekarang ni, duk timbul itu dipanggil qadar. Qadar ni pelaksanaan apa yang ditentukan di azali tu. Duk timbul itu. Yang duk berlaku sekarang, COVID ke, banjir ke dan sebagainya, semua tu hak mana yang telah ditentukan di azali dah tu. Hak Tuhan tentu siap dah tu. Di azali tu. Tuhan nak buat apa, dia buat. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya ataupun bahawasanya Allah Ta'ala tu memperbuat akan barang yang ia kehendaki. Dia nak buat, dia buat. Dia kehendaki tu di mana? Sejak azali lagi. Bukan baru tu maksudnya. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi rasanya sekadar itu dulu untuk sifat yang ke-9. InsyaAllah kita akan sambung pula sifat yang ke-10 pada minggu depan insyaAllah. Baik. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan, tuan-tuan dan puan sekalian, para penonton dapat faham dan dapat amalkan dalam kehidupan seharian. Dan wajib kita i'tiqad lah apa yang kita bincang tadi, apa yang saya kongsi tadi. Semuanya wajib kita i'tiqad dalam hati. Baik. Kita kena i'tiqad. Yang pertama, Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Itu yang pertama, akidah kita. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan benci, lupa, lalai, tergagah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib kita berdalil. Sama ada dalil naqli ataupun dalil aqli. Ada sikit lagi. Sikit lagi. Dalil aqli tak percaya.
Qala musannif, atau dalil di atas yang demikian itu Allah Ta'ala ada sifat berkehendak dan tak lalai dan tak lupa dan tak benci. Tu mana ada dalil? Baharu alam ini. Baharu alam ini menunjukkan Allah Ta'ala buat alam ni dengan tak lalai, tak benci, tak lupa. Tu. Alam ini kalau Allah Ta'ala fardu takdir, Allah Ta'ala bersifat dengan mustahil tu, maka tak jadilah alam ni. Macam mana nak jadi? Buat dengan lupa, buat dengan benci, buat dengan lalai, tak jadilah. Jadi baharu alam ini menunjukkan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan benci, tidak bersifat dengan tergagah, tidak bersifat dengan lupa, tidak bersifat dengan lalai. Tu dalil dah. Ulang sekali lagi kesimpulannya daripada apa yang kita boleh ambil daripada apa yang kita boleh pegang daripada sifat yang ke-9 ni, iradah. Yang pertama, kita wajib i'tiqad di dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, iaitu berkehendak. Yang kedua, wajib kita i'tiqad dalam hati bahawa Allah Ta'ala tidak bersifat dengan lawan dia. Tidak bersifat dengan tergagah. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan benci. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan lupa. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan lalai. Tu. Dan yang ketiga, dalil. Wajib kita berdalil. Itulah. Sama ada dalil naqli. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya ataupun bahawasanya Allah Ta'ala memperbuat akan barang yang ia kehendaki. Ataupun dalil aqli, iaitu baharu alam ini. Tu kena ada yang tu. 3 tu kena ada lah. Barulah dikatakan iman kita ini sah. Barulah dikatakan iman kita ini sah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berat bagi mereka yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah ni, sangat berat lah. Ulama kata la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah ibadah melainkan kena kenal Allah Ta'ala. Tak sah ibadah melainkan mengenal Allah. Kena kenal Allah Ta'ala dulu baru sah. Kena kenal Allah Ta'ala dulu baru sah. Tu. Baik. Jadi pastikan kita kenal Allah Ta'ala. Baik. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lemah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri dan kita semua. InsyaAllah panjang umur. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.